Sebab dia ni jenis sifat dia macam tu. Dia suka macam gaduh. Tapi dia memilih untuk bertempur. Sebab ini perangai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada para penonton setia bersama kami di Nextstep TV dan juga di Nextstep Malaysia. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada kami selama ini di Nextstep, dan teruskan setia bersama kami dengan rancangan-rancangan menarik yang sentiasa kami siarkan untuk anda. Dan untuk ruangan respon pada malam ini, minggu ini kita ada seorang tetamu yang istimewa yang kita bawakan dari negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh, Pengerusi Amanah Negeri Kedah dan juga merupakan Adun Pengkarang Kundur. Assalamualaikum YB. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, YB, terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, YB, kami panggil YB ni malam ni untuk bercakap dengan YB, nak berbicara dan dapatkan respon YB tentang seorang figura yang dikatakan hebat sangat yang berada di negeri Kedah. Kita nak bercakap tentang Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor. Okey. Di sini respon pertama saya nak minta daripada YB sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Secara surface-nya, kalau YB, ramai orang nak kenal lah. Rakyat Malaysia ni dia tertanya sebab Sanusi ni sangat popular. Jadi dia kata Sanusi ni antara menteri besar yang popular lah. Dia katakan kuat propa, kononnya projek itu, projek ini. Dikatakan juga sebagai orang kaki gaduh pun ada. Dikatakan dia antara yang suka mencipta kontroversi dan sebagainya. Jadi apabila dilihat kepada susuk tubuh yang bernama Sanusi Muhammad Noor ni, yang mentadbir negeri Kedah, sejauh mana rakyat mula tertanya kesan kepada kelestarian pembangunan negeri Kedah? YB, silakan. Saya kira yang Amat Berhormat Sanusi memang membina imej beliau daripada awal lagi sebegitu. Sebab dalam konteks negeri Kedah, beliau ingin kepada sokongan orang Melayu. Baik. Jadi untuk nak bina sokongan orang Melayu itu, dia mesti membina watak ataupun imej sebagai orang yang boleh diberi harap oleh orang Melayu. Jadi sebab tu kalau kita lihat daripada awal lagi, dia telah membina imej mampu untuk berlawan dengan siapa juga. Di awal pemerintahan dia contohnya, dia telah throw dengan TMJ, dengan institusi raja tu sendiri. Jadi kalau dengan institusi raja pun dia berani, jadi dia memberi gambaran, memberi imej kepada orang Melayu. Inilah wajah orang Melayu, wajah pemimpin yang boleh diberi harap. Dan selepas itulah dia cuba mengekalkan imej itu dengan membina kontroversi-kontroversi, termasuk dengan PM sendiri, termasuk dengan kedaulatan Malaysia itu sendiri. Contohnya bagaimana dia mempertikaikan Penang. Mempertikaikan Penang itu adalah mempertikaikan perlembagaan negara, perlembagaan persekutuan. Tetapi dia sengaja berbuat begitu untuk dilihat diri dia sebagai seorang yang mampu melawan apa sahaja, perkara yang besar pun dia boleh buat dengan institusi raja, dengan institusi Perdana Menteri, dengan kedaulatan undang-undang. Jadi dia bina imej itu untuk memastikan bahawa dalam pilihan raya dia mampu diberi sokongan oleh orang Melayu. Dan saya kira ternyata ini sebahagiannya dia berjaya. Tetapi pada masa yang sama, dia telah merosakkan banyak perkara. Termasuk bagaimana kalau dengan TMJ, dia tidak menghormati raja itu sendiri. Institusi raja itu sendiri dia tak hormat. Dia tak hormat pada institusi Perdana Menteri itu sendiri. Dia tak hormat pada Perdana Menteri dan dia tidak hormat pada perlembagaan. Kalau ini pun dia tidak boleh hormat, bagaimana dia menjadi orang kuasa eksekutif nombor 1 Kedah. Dan inilah yang terjadi kepada Kedah. Dia membina imej ini, tetapi hakikatnya dalam konteks ni Kedah, dia tak mampu, ataupun 3 tahun ini seolah-olah dia tidak mampu berbuat apa-apa dalam konteks kelestarian ni Kedah. Contoh, dia kata pelaburan banyak masuk. Tahun 2021 68.3, tahun 2022 13.1 bilion. Memang angka ini angka yang sangat banyak, luar biasa. Tidak pernah Kedah menerima pelaburan sebanyak itu. Tetapi pelaburan ini adalah berpunca daripada MIDA, agensi kerajaan pusat yang berperanan
untuk membawa masuk pelaburan ke Negeri Kedah. Begitu juga dengan Langkawi contohnya. Ada LADA, agensi kerajaan pusat, agensi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi LADA yang bertugas, yang berfungsi untuk kemajuan Langkawi. Begitu juga dalam konteks Negeri Kedah sendiri, MADA, agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian contohnya, yang memajukan peladang dan pesawah padi. Jadi maksudnya kelestarian Kedah ini sebahagian besarnya adalah berpunca daripada peranan kerajaan pusat. Sementara yang dia sendiri, dia kata dia bawa masuk pelabur 40 bilion ke Langkawi. Sampai hari ini apa cerita? Langkah Suka Langkawi, pelaburan 40 bilion. Ada atap zinc sahaja. Dia declare nak buat stadium. Sampai hari ini angan-angan. Dia declare untuk buat lita lumba. Sampai hari ini baru peringkat tolak tanah yang dia kata boleh siap dalam masa 6 bulan. Jadi dia membina wajah itu untuk meraih sokongan politik, tapi hakikatnya dalam konteks kelestarian Kedah dia gagal. Itu respon saya yang pertama. Baik, bercakap tentang mengukir ataupun melukis image beliau sendiri ini, kalau kita lihat semalam, hari ini, maafkan saya, dilihat apabila MB Kedah ini dilabelkan sebagai pemfitnah nombor 1 di negeri Kedah. Kalau kita lihat bagaimana beliau melanggar instruksi yang diarahkan oleh mahkamah dan juga mengulang siar, dilihat sengaja untuk mencipta satu kontroversi baharu berkenaan beliau dengan Datuk Wira Mahfuz. Kenapa beliau menjadi sampai ke tahap ini? Adakah beliau tidak serik ataupun memang beliau sengaja untuk mencari publicity murahan, untuk mengekalkan beliau dalam industri? Kalau artis ni dikira macam industri lah. Kalau dia ni macam seolah-olah begitulah. Pandangan YB bagaimana? Yang sebenarnya inilah memang watak dia macam tu. Watak dia ni dia memang suka untuk dilihat sebagai hero dalam banyak perkara. Dalam konteks fitnah beliau dengan YB Mahfuz contohnya. Sebelum itu lagi, pada 2021, kita sama-sama maklum bahawa beliau juga telah di-compound, didenda apabila melanggar PKP penuh. Bagaimana PKP penuh yang sepatutnya tidak ada pergerakan apa-apa, tetapi beliau dibenarkan untuk bergerak sebagai seorang menteri besar untuk hadir ke mesyuarat Kuala Lumpur. Tapi tengah-tengah tu dia berhenti, dia pandu rektor. Dan bukan sahaja pada masa tu dia melanggar PKP, tapi dia berbohong bahawa dia kata dia berhenti untuk beli makanan dan seumpamanya. Dan selepas itu berlaku backup daripada rakan-rakan dia, daripada kawan-kawan dia, termasuk sekpor dia pada masa tu, membuat backup berbohong. Dan pada masa sama dia melakukan bully terhadap cyberbully terhadap yang mengambil gambar, yang melaporkan perkara ini. Jadi watak dia ni dia tak kira dengan undang-undang ke, dengan peraturan ke, dengan raja ke, dengan PM ke, dia tak kira, sebab dia nak bina watak. Jadi sebab tu dalam konteks Mahfuz ni memang dia nak jatuhkan imej Mahfuz pada masa tu sebagai seorang timbalan menteri. Jadi apabila ada kes 2019, satu kedai judi sport toto yang berpindah daripada Alostar ke Pokok Senar. Padahal pada masa itu yang berhormat timbalan menteri Mahfuz menentang usaha itu. Tetapi dia ambil ini untuk bina imej politik dia. Rakyat Kedah akan sangat berbangga dia seolah-olah Mahfuz suka kepada judi dan dia menentang judi. Dia nak bawa imej tu. Jadi dia fitnah Datuk Mahfuz yang akhirnya mahkamah telah membuat keputusan 2 kali, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Rayuan sekali lagi bukan sahaja menetapkan penghakiman yang sama, tetapi pada masa yang sama juga menambah ganti rugi daripada 50,000 kepada 120,000. Baik. Okey.
nak juga minta respon daripada YB tentang isu Tanah Rezak Melayu di Kedah ni, YB. Kalau kita lihat bagaimana Sanusi menuduh Menteri Nik Nazmi sebagai berbohong dengan menggunakan laporan 1933 dan dikatakan bahawa ketika itu penjajahan British dan sebagainya. Beliau juga dikatakan mengejek Menteri di laman FB. Kalau kita lihat Perak dan juga Kuala Lumpur juga mencatatkan penurunan keluasan tanah Rezak Melayu, tapi tidak sekecoh dan tidaklah orang kata apa sepanas macam Sanusi ini. Pandangan YB tentang isu ini? Saya jadi esko Kerajaan Negeri Kedah sebanyak 2 kali. Jadi saya tahu bagaimana proses tanah Reserve Melayu ini, TRM ini dipelihara. Jadi dalam konteks data yang berbeza ini, saya pun masih melihat di mana tidak tallynya data yang dikeluarkan oleh JKPTG di pihak Menteri Yang Berhormat Nik Nazmi. Yang saya lihat data-data dia juga adalah data daripada PTG Kerajaan Negeri Kedah. Data terkini pada November 2022. Jadi data yang dikeluarkan oleh JKPTG oleh Yang Berhormat Menteri adalah data yang juga berasal daripada data PTG ni Kedah. Dan pada masa yang sama, apabila berlaku data-data ini dikeluarkan di Parlimen, Kerajaan Negeri Kedah melalui PTG Negeri Kedah juga membuat semakan semula, dan data yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah itu adalah data yang dibuat semakan. Itu berlaku penambahan sebanyak 4,000 hektar lebih kurang. Jadi saya rasa data-data ini perlu dilihat semula untuk memastikan bahawa pada saya apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri betul, sebab datanya adalah data yang dikeluarkan oleh JKPTG yang bersumberkan juga daripada PTG. Sementara di pihak kerajaan negeri saya lihat data itu juga betul. Cuma saya tak pasti di mana silapnya. Saya masih melihat perkara ini dan saya yakin apabila dilihat dengan lebih detail satu penyelesaian mampu untuk dibuat. Tetapi dia ingin membawa imej bahawa Yang Berhormat Menteri ini menyerang Kerajaan Negeri Kedah. Dia pergi cara tu sebab dia ni jenis sifat dia macam tu. Dia suka macam gaduh. Padahal dia kata kalau kita akan tengok balik kepada data Negeri Kedah, okey je. Kalau dia respect orang, kalau dia hormat menteri contohnya, tak apa, dia kata Kerajaan Negeri Kedah akan melihat semula secara detail apakah data-data itu benar dan kita akan kemukakan semula data-data itu. Tapi dia memilih untuk bertempur. Sebab ini perangai dia. Ini perangai dia. Baik. Yang ini lebih menarik sikit. Respon daripada YB kami perlukan tentang skandal unsur nadi bumi yang dicuri dalam DUN Sanusi itu sendiri. Kalau kita lihat dah 6 bulan dibuat secara haram tanpa mendapatkan kelulusan daripada pusat dan sebagainya. Respon YB tentang isu ini? Isu nadi bumi ini yang sebenarnya REE, Rare Earth Elements ini telah lama diketahui, tetapi tidak ada MP yang cuba nak explore disebabkan oleh tidak ada kepakaran. Tetapi apabila MP Sanusi ambil alih, dia ambil alih hari itu pun tebuk atap jugalah. Pada Mei 2020, pada Disember 2020, dia telah buat satu announcement bahawa ada satu jumlah 43 trilion pada masa itu dia announce. Dan pada masa yang sama dia telah tanda tangan dengan satu syarikat prospek suria untuk melakukan eksplorasi. Sehingga 2 tahun selepas itu, hampir 2 tahun, tidak tahu apa-apa. Tidak, walaupun banyak soalan yang kita kemukakan dalam Dewan Undangan Negeri, tetapi dia menyebut tidak ada apa-apa progres sehingga selepas hampir 2 tahun, Oktober 2022 baru ni berlaku accident di mana lori yang bawa keluar masuk, yang bawa keluar REE itu accident dan didapati di dalam tu 185 guni yang bernilai 3.5 juta. Jadi dikhabarkan kecurangan itu telah berlaku sepanjang 6 bulan sebelum itu. Sebab apa? Sebab orang ramai dan juga NGO telah membuat laporan polis SPRM apabila melihat satu perkara yang pelik, lori keluar masuk.
Dan dia hanya mengenakan compound kepada driver yang bertanggungjawab yang aksiden itu. Apabila compound, maka kes itu ditutup. Ya. Dan sebulan selepas itu, bulan lalu, beliau pada bulan 2 bulan lalu, dia tanda tangani satu lagi MOU dengan syarikat yang berbeza, tapi dikatakan orang yang sama dengan yang melakukan kecurian hari itu ni. Dan kali ini, sebaik sahaja dia tanda tangan, sebaik sahaja 52 orang pekerja masuk ke tempat yang sama itu, maka pihak jabatan telah menangkap kesemua 52 orang itu, dan sekarang 52 orang itu akan didakwa. Sebab adalah menjadi satu kesalahan, masuk hutan simpan, menceroboh hutan simpan adalah menjadi satu kesalahan. Jadi saya lihat perkara ini perlu disiasat, sebab sepanjang yang apa yang berlaku di Kedah ini, kita tidak ada satu jawapan yang tuntas. Maksudnya, siapa yang melakukan itu? Banyak mana yang telah keluar RE itu? Adakah jumlahnya telah bilion? Kita pun tidak tahu. Jadi kita nak satu siasatan yang menyeluruh untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang terlibat. Sindiket ini siapa yang terlibat? Di belakang itu siapa? Hari itu dah tangkap driver tu, compound. Tapi di belakang itu siapa? Jadi saya kira apabila siasatan dilakukan, pendakwaan nanti akan berlaku. SPRM juga telah masuk, akan mendedahkan siapa yang sebenarnya di belakang keseluruhan isu REE yang berlaku di Kedah ini. Adakah YB rasakan bahawa dengan kerana MB Kedah ni dirasa dia dah kaya dengan REE ni, menjadikan beliau kini dilihat bercakap besar, lantang bersuara, tak pedulikan orang, tak pedulikan kerabat diraja dan sebagainya. Adakah itu di antara faktornya? Ialah apabila dikatakan bahawa setelah berbulan-bulan rupanya operasi ini berjalan, YB. Yang pertamanya, Kedah ni tak ada sumber. Kedah ini tidaklah terkaya negeri-negeri lain. Kedah dari segi pendapatan per kapita KDNK per kapita, Kedah nombor 2 paling miskin. Jadi saya kira usaha beliau untuk mendapat sumber baru, saya kira tidak salah. Tetapi kalau dibuat secara yang betul, maka hasilnya nanti masuk kepada kerajaan negeri. Tapi sekarang ni hasil, kalau kata 0.5 bilion yang telah dikeluarkan, 1 sen pun tidak masuk pada kerajaan negeri. Jadi saya kira dia bersikap begitu, cakap besar itu adalah sifat beliau. Memang. Jadi sebab tu saya rasa kepada pengundi rakyat ni Kedah dalam masa 4 bulan daripada sekarang untuk melihat inilah wajah orang nombor 1 dari segi kuasa eksekutif negeri Kedah, membawa Kedah ke arah itu. Dan membawa Kedah ini tidak selari dengan kerajaan persekutuan yang akan merugikan Kedah itu sendiri. Jadi saya kira ini tidak boleh berlaku. Demi rakyat Kedah, demi 2.2 rakyat Kedah, demi kelestarian Kedah, demi kesejahteraan Kedah, demi kesejahteraan Kedah, maka saya kira rakyat Kedah mesti melakukan sesuatu untuk memastikan bahawa kerajaan negeri Kedah lari dengan kerajaan persekutuan untuk kesejahteraan negeri Kedah dan pembangunan negeri Kedah seterusnya. Baik, respon terakhir daripada YB. Kalau dilihat Sanusi dia merupakan pengarah pilihan raya PAS dan juga PN. Jadi setakat Sanusi makno ini, adakah hanya setakat itu level daripada pihak PAS untuk meletakkan kualiti yang ada untuk mengemudikan jentera pilihan raya? Apa yang ingin kali terakhir respon daripada YB yang ingin dikatakan kepada rakyat negeri Kedah? Dalam PRU ke-15 Parlimen baru ni, dia dilihat berjaya membawa gelombang. Yang saya kira gelombang itu dalam konteks Melayu, ni Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan seumpamanya, gelombang itu semakin pudar. Apabila rakyat mula melihat apa yang sebenarnya berlaku. Dan gelombang itu adalah berasaskan kepada persepsi, sentimen, agama dan bangsa. Dan apabila ia dilihat oleh kebanyakan rakyat di bawah sana, pengundi-pengundi, dan pada masa yang sama rakyat mula menilai hasil daripada kerajaan perpaduan, bagaimana kerajaan perpaduan mempersembahkan dalam masa 4 bulan ini. Dan yang penting ialah di bawah sekarang ni rakyat melihat satu gabungan baru, gabungan BNPH yang sudah mampu, yang sudah tentu mampu untuk memberi pilihan lain kepada rakyat dalam konteks ini Kedah,
dan saya kira usaha yang berterusan di pihak PHBN ini untuk memberi kefahaman kepada rakyat, untuk memberi pilihan kepada rakyat. Saya kira sebahagian besarnya rakyat telah faham, dan saya yakin sungguh-sungguh gabungan ini mampu dalam masa 4 bulan ini untuk menumpaskan Sanusi dan juga kerajaan Kedah yang ada sekarang. Baik, itu dia para penonton, respon yang kami dapatkan untuk anda daripada YB Datuk Dr. Ismail Saleh yang merupakan pengerusi Amanah Negeri Kedah dan juga Adun Pengkalan Kundur. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita pada episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi YB. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, para penonton, itu saja untuk malam ini. Sehingga kita bertemu lagi, saya Zafaz Yusof. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Next Step TV ataupun di Next Step Malaysia untuk mendapatkan berita-berita politik terhangat tanah air. Jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.